Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma munzilal kitab sari'al hisab ihzimil ahzab. Allahumma hzimhum muzalzilhum. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab, wahai Tuhan yang pantas perhitungannya, kalah-kalah kumpulan kafir yang menzalimi umat Islam Palestin. Ya Allah, kalah-kalah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka. Allahumma amin. Amma ba'd. Yang hormati Fadilatul Imam dan seluruh jawatan kuasa Masjid Universiti Putra Malaysia, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu ayah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Didoakan agar semuanya digunakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan yang paling penting, kita mohon Allah kurniakan kekuatan iman serta ditaufikkan untuk melakukan amal ketaatan di jalan Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah SWT, kita diberikan rezeki dan kesempatan lagi untuk hadir ke rumah Allah, menjadi tetamu dia. Allah rezekikan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dapat mendirikan solat di dalam rumah Allah SWT ini. Sesungguhnya ini adalah kurniaan Allah yang wajib kita syukuri, kerana tidak semua hambanya direzekikan untuk melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi kita syukur kepada Allah serta kita berdoa moga Allah berikan kita kekuatan untuk terus istiqamah berulang-alik rumah Allah. Kita diberikan kesempatan untuk duduk dalam majlis ini. Dan sesungguhnya bertuah dan beruntunglah orang-orang yang Allah rezekikan dapat ulang-alik rumah Allah. Disebut dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW beritahu bahawa orang-orang yang berulang-alik rumah Allah ini, setiap kali dia berulang-alik itu, Allah kurniakan satu tempat, disebut dalam hadis Sahih Bukhari, nuzulan, satu tempat yang mulia, satu kawasan kediaman yang indah yang Allah simpan untuk kita pada hari kiamat kelak. Satu motivasi bagi orang yang suka ulang-alik rumah Allah. Dan satu hadis yang lain pernah ditanya kepada Nabi SAW, tempat manakah, bumi manakah yang paling baik? Ya. Lalu Nabi SAW bila mana ditanya tentang perkara demikian, Allah telah mengilhamkan Nabi untuk menjawab kepada sahabatnya. Lalu disebut kepada sahabatnya, khairul biqa', sebaik-baik tempat atas muka bumi ialah masajidullah, rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. Tuan-tuan, dalam riwayat yang lain juga disebut tempat manakah yang paling tidak elok, yang tidak baik. Disebut tempat yang syarrul biqa', tempat yang tak baik, tempat yang paling tak elok ialah al-aswaq, dia sebut pasar-pasar, ataupun tempat orang membeli belah, pasar malamnya, supermarketnya, tuan-tuan. Dengan maksud bukan kata tempat itu tak baik apa. Tempat itu terdedah dengan perkara-perkara orang lalai, orang lara. Kalau pergi pasar malam kan, kadang-kadang waktu maghrib itulah paling orang sonok membeli, betul tak tuan-tuan? Ya? Waktu di supermarket, waktu-waktu nak maghrib, hari cuti itulah yang paling orang suka. Ya? Begitu juga kalau kita tengok kadang-kadang kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak, kadang sebelah surau je, sebelah masjid. Ada satu tempat tu saya pergi satu masjid, sebelah masjidnya kedai mamak, tuan-tuan. Boleh time maghrib,
orang datang masuk solat masjid dalam masjid dalam maghrib, sebelahnya orang Melayu Islam kita pun ramai juga melepak kedai mamak. Kadang kita pun masih sedih kan tuan-tuan. Jadi minta Allah ampunkan dosa kita semua. Kita yang boleh buat kebaikan ini, kita kena rasa seronok syukur kepada Allah, dan jangan rasa kita orang yang terbaik, jangan ada rasa ujub dalam diri. Kita serahkan balik pada Allah. Semua ini adalah kurniaan daripada Allah SWT. InsyaAllah orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Allah rezekikan lagi untuk dia berterusan melakukan amal kebaikan dan amal ketaatan. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dekat sini dan dirahmati oleh Allah, insyaAllah pada malam ini kita sambung kembali siri pengajian kita di dalam kitab kecil kita yang bertajuk Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim. Satu kitab kecil yang menghimpunkan bacaan doa dan zikir daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita telah pun sebelum ini kita telah pun baca sedikit pada buku ini. InsyaAllah kita akan teruskan pembacaannya. Terlebih dahulu saya mohon maaf kerana ada beberapa kali juga tidak dapat hadir ke sini di atas urusan keluarga. InsyaAllah kita teruskan lagi perbincangan kita di dalam kitab ini. Masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan doa dan zikir. Semuanya pada malam ini saya mohon izin untuk kita ke depan sedikit. Maksudnya nak ambil situasi semasa ini, orang berbicara tentang Palestin, tentang saudara kita di bumi Gaza sana diuji dengan pelbagai ujian. Di dalam buku kita ini tuan-tuan ada doa-doa yang elok untuk kita baca. Doa yang Nabi SAW ajar apabila situasi umat Islam bertembung berhadapan dengan musuh-musuh Allah, khususnya sekarang ni Yahudi Zionis yang sedang membantai umat Islam. Kita lihat di luar peri kemanusiaan. Kalau berperang pun patutnya hospital janganlah ada dibom, anak-anak kecil, orang perempuan janganlah dibunuh, tetapi mereka tidak mengambil hirau. Tuan-tuan, semuanya dibantai untuk suka hati dia. Jadilah agama Allah yang mulia ini, tuan-tuan, kita dipandu oleh Nabi kita SAW dengan doa-doa. InsyaAllah kita akan kongsikan kepada tuan-tuan. Jadi sebelum kita kongsikan tentang doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk dibaca kepada musuh-musuh Islam, orang-orang yang menghancurkan umat Islam ini, tuan-tuan, insyaAllah terlebih dahulu saya suka juga untuk mengajak jemaah yang dikasihi untuk kita saling menginsafi situasi yang ada di bumi Palestin sana. Walaupun banyak ada orang cakap, cuma suka saya nak sebutkan beberapa perkara yang kita di sini boleh buat untuk bantu saudara kita di sana, tuan-tuan. Ya? Walaupun kita jauh, kita tak mampu menghantar jasad kita ke sana, namun kita mampu menghantar doa kita ke sana. Kita mampu menghantar harta kita ke sana. Tuan-tuan dan kasihi, saya suka nak bacakan satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan perkara apa yang boleh kita laksanakan, yang kita boleh buat untuk saudara kita di sana. Sebelum kita baca tentang doa yang disebutkan tadi, dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW ada sebut tentang kelebihan ataupun Nabi bagi semangat, bagi motivasi bagi orang-orang yang boleh bantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Dan sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kata, sesiapa yang menyediakan bekalan kepada para pejuang di jalan Allah, sesungguhnya dia juga termasuk di kalangan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Baik tuan-tuan, bukankah sekarang ini kalau kita lihat tentera-tentera Al-Qassam, tentera-tentera Hamas yang sedang berjuang di bumi Gaza, di bumi Palestin sana, mereka sedang mengangkat senjata mempertahankan tanah air mereka, dan mereka berjuang menegakkan agama Allah. Peperangan ini jelas dilihat bahawa Yahudi Zionis ni dia perang bukan saja-saja perang, tuan-tuan, sebab mereka beriman dengan kitab mereka. Tuan, mereka ada matlamat dia. Dia nakkan bumi Al-Quds ini sebab dia baca kitab dia, dia nak menguasai tempat itu. Peperangan ini bukan peperangan yang kita kata saja-saja dia nak dapatkan
bumi Al-Quds itu, tapi ada sebab lain tuan-tuan. Jadi kita lihat mereka yang mempertahankan tanah air mereka ini dan berjuang tuan-tuan saat ini adalah orang-orang yang betul-betul berada di medan jihad. Yang betul-betul inilah yang dikatakan jihad yang benar tuan-tuan. Pada bab jihad ini kita bincang macam-macam, jihad penulisan, jihad dari sudut ilmu dan sebagainya. Namun ketahuilah bahawa sesungguhnya jihad tertinggi adalah jihad mempertahankan agama Allah, mempertahankan diri mereka, mengangkat senjata di jalan Allah. Ini jihad perang sabil yang paling tertinggi tuan-tuan. Jadi kita lihat pejuang-pejuang di sana, mereka perlukan kepada perbekalan, mereka perlukan kepada bantuan untuk berjuang di jalan Allah ini tuan-tuan. Mereka berhajatkan kepada bantuan, pertolongan saudara mereka umat Islam di mana-mana tempat. Justru dalam hadis ini Nabi ajar kepada kita, walaupun kita tak mampu hantar jasad kita ke sana, tetapi kita boleh sediakan bekalan untuk mereka berjuang di jalan Allah ini. Tuan-tuan, dari sudut apa? Dari sudut harta kita. Sebahagian daripada harta kita boleh infak di jalan Allah. Kita boleh infak untuk pejuang-pejuang Palestin ini. Jadi sekarang ni kita tengok banyak tabung-tabung yang ada, akaun-akaun yang ada, cuma kena hati-hati juga. Sebab skamer dia main peranan juga waktu sekarang. Dan orang duk kalut ni, dia pun kalut juga. Skamer pun berkeliaran. Jadi kalau kita nak bank in duit, nak masukkan duit secara online dan sebagainya, hati-hati tuan-tuan, tengok NGO yang dipercayai, akaun yang dipercayai. Ya? Saya siang tadi pun dekat email office saya pun tiba-tiba dapat email daripada orang jahat ni lah. Kalau klik tu memang klien punya. Ya? Dia tulis daripada HR tapi rupanya daripada orang-orang yang nak ambil kesempatan. Jadi tuan-tuan dan dikasih, saya tengok antara NGO yang boleh kita percaya, contoh apa yang dibuat oleh sahabat kita Ustaz Nadir An-Nuri tu, NGO Cinta Gaza dan sebagainya, itu antara yang boleh kita boleh bantu. Sebahagian daripada harta kita tuan-tuan boleh kita infak. Sekarang ni senang, semuanya online tuan-tuan. Ya? Kita klik duit kita tu masuk saja ke sana. Saya ada jumpa seorang sahabat ini, dia ni Masya Allah hari-hari dia rajin duit dia diinfak dekat masjid dekat surau. Setiap kali waktu subuh dia mesti bawa duit masuk dekat tabung masjid, tabung surau. Jadi waktu-waktu macam ni, sebahagian daripada duit dia tu, dia klik juga dekat akaun internet banking dia, setiap hari walaupun RM10 dia transfer akaun tu. Masya Allah, macam mana dia infak dekat masjid surau hari-hari. Sekarang ni lagi mudah di tangan dia tuan-tuan. Setiap hari dia infakkan duit dia untuk tolong umat Islam. Kalau kita perhatikan dalam statistik dan sebagainya yang dikongsi oleh sahabat-sahabat kita tuan-tuan, antaranya yang saya sebut dekat NGO Cinta Gaza tadi, setakat 8 bulan 11 itu, sekarang ni lebih lagi lah. Kita tengok data 10,000 lebih orang dah mati syahid, termasuk di kalangannya anak-anak kecil, orang perempuan dan sebagainya. 26,000 lebih yang cedera. Tuan-tuan, kalau jemaah boleh tengok berita-berita dekat TV, dekat Facebook sekarang ni pun banyak dia kena blok tuan-tuan. Kalau kita bawa cerita Palestin ni, okey, Facebook ni dia blok. Dia memang menyokong belah sana. Tapi kalau channel-channel macam Telegram dan sebagainya, masih lagi ada lagi ruang-ruang yang kita dapat berita. Cuma sanggup dengan tak sanggup je nak tengok. Dekat TikTok ke video-video yang kita tengok kadang-kadang memang menyayat hati. Ada sekali tu saya beranikan diri tengok tuan-tuan. Saya tengok seorang ayah ni dia angkat jasad anak dia, dah tinggal separuh dah. Anak perempuan dia, bahagian bawah ni dah tak ada dah. Tinggal separuh kepala ni sampai ke dada je. Bawah ni dah habis hancur. Dia angkat, dia merau, dia kata di mana orang Arab, di mana orang Islam tak tolong kami dalam keadaan macam ni. Kalau rumah bangunan lebih lagi lah, kalau kita tengok semuanya runtuh, habis hancur musnah. Jadi kalau kita tengok macam tak ada rasa kesian belas lagi kalau kita kepada mereka. Sudah pasti kalau kita orang yang beriman, orang yang kesian kepada umat Islam ini, kita akan rasa belas kesian kita, lantas kita tanpa ragu-ragu lagi kita akan tolong mereka. Antara jalan yang boleh kita tolong ialah apa tadi tuan-tuan, kita mengeluarkan harta kita. Mudah-mudahan bila kita keluarkan sebagian harta kita, kita termasuk di kalangan orang yang Nabi sebut menjahaza ghazian, sesiapa yang menyediakan bekalan kepada para pejuang di jalan Allah ini, dia juga sedang berada di medan. Moga-moga kita juga nama-nama kita berada di sana bila kita keluarkan sebagian harta kita. Kemudian Nabi sebut wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Kalau tadi pejuang tu sendiri,
tuan-tuan, dari sudut perbekalan senjata dan sebagainya, ini keluarga-keluarga mereka. Jika kita lihat, kita perhatikan dalam berita dan sebagainya, pejuang ni mereka tak ada tengok dah family dia. Ya. Ini tinggal keluarga dia yang mati, tuan-tuan, yang jadi pelarian, yang duduk dalam kemah sahaja. Yang duduk dekat hospital pun kena bom. Dahsyat tak? Yahudi, laknatullah ni, Zionis ni, jahat mereka, tuan-tuan. Jadi kita lihat keluarga-keluarga ini juga perlu dibantu. Di sudut bantuan perubatannya, makanannya. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita bantu, disebut dalam hadis, sesiapa yang menyediakan bekalan juga kepada keluarga-keluarga orang-orang yang sedang berjihad ini, mereka juga tergolong di kalangan orang-orang yang sedang berjuang, berjihad di jalan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kita ini duduk dalam keadaan senang, kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan makan pun sedap, kita tak susah apa sebagainya. Jadi bila kita kenangkan saudara kita di sana, tuan-tuan tak sampai hati, kita melihat keadaannya, maka dengan itu apa yang kita boleh buat, sebahagian daripada harta kita untuk kita infak di jalan Allah, maka keluarkanlah dan niatkanlah tuan-tuan untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah SWT. Elok juga kalau kita niatkan ibu ayah kita yang telah mati dan meninggal dunia, kita niatkan juga sebagai sedekah kita tadi, tuan-tuan, moga-moga pahalanya sampai kita niatkan untuk mak ayah kita yang telah pergi terlebih dahulu. Moga-moga mereka juga mendapat manfaat. Kenapa, tuan-tuan? Termasuk juga dalam amal baik kita kepada mak ayah kita yang telah pergi, keluarga kita yang telah pergi adalah kita bersedekah dengan meniatkan untuk mereka. Ya, pahalanya sampai kepada mereka. Baik, tuan-tuan, itu yang nyatakan tadi. Apa yang saya sebutkan ialah kita nak ceritanya, kalau kita boleh mengeluarkan sebahagian harta kita untuk infak di jalan Allah, kita juga sebenarnya sedang bersama dengan mereka yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. Baik, satu bahagian lagi yang kita nak sebut juga pada malam ini ialah apa lagi yang kita boleh tolong, iaitulah doa, tuan-tuan. Doa-doa yang baik yang kita doakan untuk mereka, moga Allah Ta'ala tolong mereka, dan doa-doa yang kita doakan ke atas musuh-musuh Allah ini, seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. InsyaAllah hari ini saya akan bacakan beberapa hadis yang menyebut tentang doa tersebut. Mungkin sebahagiannya telah pun kita pernah dengar, dibaca dalam qunut nazilah dan sebagainya. Baik, di dalam buku kita ni, tuan-tuan, kalau ikutkan dalam buku Hisnul Muslim ni, dia lambat lagi jumpa doa ni, tapi saya ke depan sedikit sebab kita nak tengok doa yang kena dengan situasi semasa ni untuk kita kongsikan kepada masyarakat supaya kita dapat ilmu macam mana Nabi ajar. Adakah boleh kita berdoa ke atas musuh? Sesungguhnya Nabi SAW memberi panduan kepada kita untuk berbuat demikian. Baik, di bawah tajuk Ad-du'a wa 'alal 'adu, doa ke atas musuh. Ya, memang jelas sebut dalam kitab Ad-du'a 'alal 'adu, doa yang dibacakan ke atas musuh. Disebut dalam kitab kita ini, tuan-tuan, Nabi ajar baca doa, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Dengan maksud, wahai Tuhan, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab. Tujuh di sini menurunkan Al-Quran Karim. Sari'al hisab, yang pantas perhitungannya. Ihzimil ahzab, kalah-kalah kumpulan kafir, kumpulan musuh. Perkataan Al-Ahzab ini plural bagi perkataan Al-Hizb. Satu kumpulan disebut Al-Hizb, banyak kumpulan disebut sebagai Al-Ahzab. Kalau jemaah masih ingat, dalam di antara peperangan Nabi dikenali juga dengan peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Dekat mana peperangan ini, tuan-tuan? Di kawasan dekat Madinah sana. Tuan-tuan, bila mana berperang dalam situasi tersebut, sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dikorekkan parit, lalu dikenali dengan nama Khandaq, perang Khandaq. Juga dikepung oleh tentera kafir Quraisy, ya, orang-orang yang bersekongkol untuk lawan tentera Islam. Jadi persengkongkolan mereka ini, bersekutunya mereka ini dikenali dengan nama Ahzab. Ahzab maksudnya kumpulan-kumpulan yang mengepung tentera Islam. Nabi telah mendoakan ke atas tentera musuh ini. Lalu Nabi kata, Allahumma hzimil ahzab, ihzimil ahzab, kalah-kalah, ya, hancurkanlah tentera musuh ini. Ya. Kemudian Nabi kata, Allahumma hzimhum wa zalzilhum, ya Allah, kalahkanlah mereka dan zalzilhum, goncangkanlah mereka. Ya. Goncangkanlah mereka, gegarkanlah mereka. Dengan maksud, mohon pada Allah agar Allah beri pertolongan kepada tentera Islam untuk kalahkan tentera musuh.
Jadi tuan-tuan, ini antara doa Nabi SAW yang Nabi ajar kepada kita. Baik, saya suka nak ceritakan kepada jemaah asal usul doa ini. Mari mana dia? Doa ini berasal daripada hadis Nabi SAW. Terdapat beberapa hadis yang menceritakan tentang doa ini. Yang pertamanya saya sebut dalam hadis Nabi daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu wa arda. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Aufa ini, kalau kita baca dalam kitab-kitab tentang pengenalan sahabat-sahabat Nabi, dia di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak terlibat dengan peperangan bersama dengan Nabi SAW. Namanya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Banyak peperangan besar dia terlibat sama, berperang dengan Nabi. Justru tidak peliklah dia meriwayatkan doa-doa perang, doa-doa berjuang menentang musuh ini. Dia mendengar daripada Nabi SAW. Baik, kata Abdullah bin Abi Aufa disebut, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ahzab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa ke atas tentera Ahzab. Apa doanya? Nabi menyebut, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Macam dalam buku kita tadi, itulah dengan maksud, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab, wahai Tuhan yang cepat perhitungannya, wahai Allah, kalahkanlah tentera musuh ini, ya Allah, kalahkanlah mereka dan gegarkanlah mereka, goncangkanlah mereka. Ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini pendek sahaja, diceritakan oleh Abdullah bin Abi Aufa. Baik, dalam satu riwayat yang lain, hadisnya agak panjang. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kali ini hadis dalam riwayat Imam Muslim masih lagi diceritakan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Namun dalam situasi yang lain, ada cerita dia disebutkan bahawa Abdullah bin Abi Aufa ini satu ketika dia pernah menulis surat kepada sahabat dia yang bernama Umar bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Ubaidillah ini dalam perjalanan ke satu tempat namanya Al-Haruriyah untuk satu peperangan. Sahabat ini namanya Umar bin Ubaidillah, bukan Umar bin Khattab. Ini Umar yang lain. Umar bin Ubaidillah berjalan dengan tenteranya ke satu tempat namanya Al-Haruriyah. Baik, apabila Abdullah bin Abi Aufa tahu sahabat ni nak keluar berperang, keluar berjuang, dia yang pernah bersama dengan Nabi, dia tahu ada doa-doa yang Nabi ajar, ada panduan ketika berperang yang Nabi ajar. Lalu ditulisnya Abdullah bin Abi Aufa ini satu surat yang mengandungi beberapa panduan kepada sahabat dia yang bernama Umar bin Ubaidillah tadi, yang dalam perjalanan ke Al-Haruriyah. Dia tulis apa tuan-tuan? Abdullah bin Abi Aufa ditulis, yukhbiruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-'adu yantaziru hatta idza malat asy-syams qama fihim. Baik, hadis yang panjang saya bacakan terus. Dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari peperangan baginda, ketika mana baginda berada dalam situasi berperang, apa baginda buat? Kata Abdullah bin Abi Aufa yang menulis surat kepada sahabat dia yang bernama Umar bin Ubaidillah, dia kata Nabi SAW dia melihat antara panduan Nabi ialah Nabi menunggu untuk memerangi musuh. Nabi tunggu waktunya sehinggalah tergelincir matahari. Bila tergelincir matahari, Nabi pun berdiri di depan sahabat-sahabat dia. Lalu Nabi berucap, Nabi berkhutbah. Kata Abdullah bin Abi Aufa, Nabi menyebut, ya ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya yang berada dalam ketumpukan ketenteraan Nabi SAW. Nabi bagi tahu, la tatamannu liqa'al adu. Nabi kata, jangan kamu sesekali bercita-cita untuk bertemu musuh. Ini panduan daripada Nabi. Umat Islam diajar, mula-mula jangan cari pasal. Umat Islam diajar oleh Nabi, jangan bercita-cita nak bertemu dengan musuh. Tuan-tuan, kalau saya nak bincang dalam bab Hamas, adakah Hamas sengaja cari musuh, cari pasal dengan Yahudi Zionis? Sebab ada pandangan-pandangan kata sebab Hamas start perang lah umat Islam Palestin teruk. Tuan-tuan, yang ni kena baca sikit dari sudut, dia panggil geopolitik sebagainya. Kalau rajin dengar, banyak orang berbahas.
Ada cerita-cerita yang tak sampai dekat kita. Hamas dia bukan sengaja nak mula dulu. Kalau kita dengar cerita-ceritanya tuan-tuan, bahawa orang Yahudi Zionis ni sebelum bermulanya peperangan Taufanul Aqsa, tuan-tuan, Yahudi ni telah buat pasal dia ada buat hal dekat Masjidil Aqsa. Dia telah mencemar Masjidil Aqsa dan memang peperangan dia. Tuan-tuan, dia ada buat perayaan dia dan sebagainya. Serta dalam planning mereka juga diketahui oleh Hamas bahawa mereka ni sedang berusaha untuk mengusir orang-orang daripada bumi Gaza ni keluar habis. Kalau kita tengok peta Palestin tu, kan tinggal Gaza dengan tebing barat sahaja. Tengah-tengah tu dah habis dah. Dia nak buang habis. Dan memang pun perjanjian-perjanjian dengan sebahagian orang Arab, pemimpin Arab, mereka nak keluarkan terus. Jadi bumi Palestin seluruhnya Yahudi nak ambil belakang. Kalau Hamas tak gerak, dia tak start kan, hancur habislah. Mujur alhamdulillah, syukur dengan izin Allah, tentera Al-Qassam yang sebahagian kecil ini yang berada di bumi Gaza yang kecil tu, mereka ini bangkit berjuang dengan kekuatan sedikit yang ada tu pun berjaya menggerunkan musuh. Tuan-tuan, adakah mereka ni bercita-cita bertemu dengan musuh? Tidak, tuan-tuan. Mereka mempertahankan tanah air. Bahkan dalam agama Allah yang mulia ini, tuan-tuan, menjadi fardu ain, menjadi jihad atas orang yang berada di tempat itu mempertahankan tanah air. Saya rasa tak ada umat Islam yang masih lagi ragu-ragu dalam perkara ini. Kalau wujud lagi di kalangan umat Islam yang berpandangan demikian, peliklah kita. Ya, wujud juga tuan-tuan ya, orang yang kata dengan perkara-perkara yang tidak wajar. Kita pun tak suka juga dengar perkara demikian. Baik, dan saya balik pada hadis, sebab saya nak fokus pada ni. Cerita tu tuan-tuan boleh dengar cerita macam-macam orang duk cakap ya, forum-forum dan sebagainya. Dalam hadis ni poin saya tadi apa, Nabi kata jangan sesekali bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Ya. Dan Nabi ajar kepada kita was'alullah al-afiyah. Sentiasalah berdoa kepada Allah, mohon keselamatan kepada Allah. Kita diajar mohon selamat. Jangan berperang, jangan bergaduh dan sebagainya. Namun ini panduannya. Fa iza laqitumuhum fasbiru. Namun ditakdirkan, jika ditakdirkan kamu tetap kena bertembung dengan musuh, apa kamu kena buat? Kamu kena tetap teguh, kamu kena bersabar untuk berhadapi dengan ujian ini. Dan riwayat lain sebut fasbutu, tetapkanlah kakimu untuk terus berjuang. Bukankah juga menjadi satu perkara penting bila kita faham orang yang lari daripada medan jihad, medan perang ini, antara dosa besar adalah al-firaru minaz za'ab. Dia lari daripada medan juang ketika mana waktu memang betul kena berada di medan juang, medan perang. Ya tuan-tuan, jadi saya lihat orang-orang di bumi Palestin berani mereka hantar anak-anak kecil tuan-tuan, atau kaum perempuan, mereka orang yang Allah Ta'ala tanamkan semangat berani mati berjuang di jalan Allah. Mereka berjuang untuk mati syahid ya Allah. Ini Yahudi tak ada. Yahudi berjuang untuk hidup, tapi mereka ini berjuang untuk mati syahid ya Allah. Subhanallah. Baik tuan-tuan, kemudian Nabi beritahu, ini poin penting juga, Nabi sebut wa'lamu annal jannata tahta zilali suyuf. Ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga Allah itu berada di bawah bayangan pedang. Apa maksud dia? Ini tingginya kedudukan jihad fi sabilillah. Ketahuilah bahawa syurga Allah itu berada di bawah bayangan pedang, dengan memberi isyarat bahawa syurga Allah itu tinggi bagi orang-orang yang berjuang di medan perang, di medan jihad ni yang betul-betul di medan ini tuan-tuan, mereka mendapat ganjaran syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai dekat part itu, kemudian Abdullah bin Abi Aufa dia beritahu, ini baru masuk dalam bab doa kita. Summa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terus bercakap lagi, Nabi terus berdiri, Nabi kata, Nabi sebut dengan doa, Nabi baca doa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Kemudian Nabi kata, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab, Tuhan yang menggerakkan awan. Baik, riwayat ini berbeza sedikit dengan riwayat yang pertama. Riwayat kedua ni kita selalu dengar bacaan dibaca, doa ni dibaca dalam qunut nazilah kita. Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab. Kalau tadi sari al-hisab tuan-tuan. Riwayat yang kedua ini sebut wahai Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab, wahai Tuhan yang menggerakkan awan. Mujriyas sahab wa hazimal ahzab, wahai Tuhan yang boleh mengalahkan tentera musuh. Ihzimhum, kalahkanlah mereka ya Allah, wansurna alaihim, bantulah kami, menangkanlah kami ke atas mereka. Kita baca doa ni, kita niatkan untuk saudara-saudara kita di bumi Palestin, di bumi Gaza sana.
Baik jemaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, hadis dalam riwayat yang kedua ini, jika kita perhatikan, ulama mensyarahkannya dengan memberikan beberapa perhatian dari sudut maksud doa. Ya. Jadi malam ni kita belajar doa dan kita faham maksud. Ada beberapa maksud yang tersirat di dalamnya. Antaranya tuan-tuan, di dalam doa ini kita menyebut, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab. Sebab apa kita baca doa untuk musuh, doa perang ni, kita sebut minta pada Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab. Ulama bahas dalam syarahnya, Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani dalam syarah kepada Hisnul Muslim dan kitab dari Ithaf Al-Muslim, dia sebut, antara lain ulama sebut, jika kita perhatikan, di situ ada kita mohon kepada Tuhan yang maha berkuasa, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan satu kitab yang memberikan panduan untuk hidup manusia. Ya. Itulah untuk hidupnya roh kita ini tuan-tuan, kita perlukan kepada panduan. Panduan itu berada di dalam Alkitab, berada dalam Al-Quran, berada dalam wahyu Allah. Dengan turunnya kitab ini, turunnya Al-Quran ini, Allah telah memberikan satu kehidupan kepada roh kita, tuan-tuan, kepada umat Islam. Jadi orang berjuang di jalan Allah ini tuan-tuan, walaupun berjuang, kita berperang ni tuan-tuan, kita jaga di seluruh hidup kita, namun kita yakin ada satu kehidupan lain di sisi Allah SWT. Dalam Quran sebut, bukankah orang mati syahid itu hidup di sisi Allah SWT? Ya? Jadi kita mohon, wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang merupakan sumber kehidupan kepada jiwa kita. Bukan? Ya? Al-Quran dengan wahyu Allah yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan Quran ini kita dipandu, jiwa umat Islam ini hidup. Kita yakin kepada Al-Quran yang mulia, kepada agama Allah yang diturunkan dengan Al-Quran ini. Kemudian dia susuli pula, ulama kata, kenapa pula sebut wahai Tuhan yang menggerakkan awan? Ya? Di dalam syarah juga menyebut bahawa merujuk di sini ialah wahai Allah yang menggerakkan makhluknya yang bernama awan, yang awan ini bergerak membawa air hujan dan menurunkan hujan. Hujan ini memberikan sumber kehidupan kepada apa? Kepada jasad manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan. Yang dengan adanya tumbuh-tumbuhan dengan hewan ini, manusia jasad dia boleh hidup dengan sumber rezeki makanan daripada ini. Justru tuan-tuan, merujuk di sini sumber kehidupan yang kedua apa dia? Kalau tadi kehidupan roh, yang ni hidupnya jasad kita. Dia kait begitu, Masya Allah. Wahai Tuhan yang menggerakkan awan, yang awan ini boleh menurunkan hujan, hujan ini memberikan kehidupan kepada makhluk Allah di bumi. Manusia hidup dengan izin Allah, dengan sumber air dan sebagainya, datangnya daripada sumber yang Allah gerakkan awan ini. Tuan-tuan ada tengok berita sehari dua ni, saudara kita di Gaza, mereka gembira bila mana Allah turunkan hujan pada mereka. Air habis dah kena sekat, elektrik pun tak ada, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah turunkan pertolongannya, turun hujan, seronok mereka. Saya tengok kita pun tumpang dengan air mata juga, kita tengok bantuan Allah Ta'ala turun pada mereka. Dapat hujan seronok, tuan-tuan. Dia dapat tanah air tak ada, dapat turun hujan. Siapa yang boleh turunkan hujan? Siapa yang boleh menggerakkan awan ini? Adakah pakar paling hebat boleh gerakkan awan? Hingga sekarang kita kata, ya ada orang boleh cipta hujan. Tuan-tuan boleh gerakkan. Nampak awan yang awan, air itu boleh jadi dinaikkan jadi uap terus, boleh turun jadi hujan, hujan buatan. Namun tuan-tuan, yang naik tu, adakah manusia ada pusat kawalan dia boleh gerakkan awan? Dia tak boleh buat. Dia tak boleh pun nak gerakkan awan tu. Awan yang kita kalau naik flight tu, tuan-tuan, kita tengok sebelah tingkap tu nampak awan macam kapas tu, dia bergerak tu, siapa yang kontrol dia? Wallah, Allah yang gerakkan. Jadi Tuhan yang menggerakkan awan ini, Allah yang boleh menggerakkan makhluknya di atas sana. Ulama juga sebut, kita juga mohon pada Allah agar kau gerakkan juga makhluk-makhluk di bumi untuk bantu tentera-tentera Allah SWT. Allah gerakkan makhluk dia yang juga menjadi tentera-tentera melawan tentera musuh. Tuan ya, Allah Maha berkuasa untuk melakukan perkara ini. Ini dia panggil perkara-perkara yang di sebalik maksud doa ini, yang cuba dilihat oleh para alim ulama untuk kita faham. Yang paling penting, para ulama mengajar kepada kita, umat Islam ini pergantungannya penuh kepada Allah SWT. Dan kalau kita tengok juga cerita-cerita di bumi Palestin, anak-anak kecil pun kalau dia bercakap, dia yakin pada Allah. Ibu-ibu yang kematian suaminya, kematian anak-anaknya, yang jadi syuhada, mati syahid, dalam situasi mereka tertekan, dalam keadaan mereka dibunuh, mereka tetap
hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penjaga kami, pemelihara kami. Nak harap kepada ketua-ketua harap tu tuan-tuan, bersidang punya bersidang, nak suruh kencecah sesiata pun tak terbuat dia. Ya? Nak suruh hantar makanan pun tak tertolong dia. Dia lagi lebih teruk dia dengan Amerika. Jadi di sini barangkali Allah nak ajar kepada kita, juga kepada umat Islam Palestin, bahawa pergantungan tidak lagi kepada manusia. Pergantungan sepenuhnya kepada Allah. Tuan-tuan, kuat betul iman mereka. Dia pati. Kalau kita tengok cerita-cerita, subhanallah, iman mereka sangat kuat. Tuan-tuan. Jadi kalau kita baca kisah-kisah sahabat dulu, yang iman mereka kuat, subhanallah, ini mungkin sebahagian daripada yang kita nampak ada akhir zaman ni, masih lagi ada sebahagian mereka yang Allah Ta'ala tunjukkan kekuatan iman. Bahkan kalau kita belajar dalam hadis-hadis yang sahih cerita akhir zaman pun, Nabi beritahu bahawa ada kelompok manusia yang berterusan di atas kebenaran, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Lalu ditanya kepada Rasulullah, di manakah mereka? Nabi kata mereka ada di bumi Baitul Maqdis, di bumi Al-Quds dan sekitarnya. Wujud kelompok manusia yang kuat mempertahankan agama Allah. Dalam hadis yang sahih. Benar cerita ni tuan-tuan. Ya? Iman mereka iman yang kuat. Seperti dengan kita ni jauh, kena ujian sikit. Ya? Kalah kita tuan-tuan. Namun mereka di sana, anak mati, isteri mati, bergelimpangan mayat. Allah Akbar. Kita tengok. Ya. Dalam peristiwa yang dia bom dekat hospital tu, dah tak ada kenderaan boleh gerak, minyak dah tak boleh pakai sebagainya. Bawa guna kuda, bawa guna haiwan. Habis kuda pun mati kena bom sebagainya, bergelimpangan berdarah. Allah Akbar. Mana lagi pergantungan? Pergantungan hanya kepada Allah. Jadi Tuhan yang menggerakkan mujriyas sahab. Tuhan yang menggerakkan makhluk-makhluk ini. Pergantungan kami kepadamu ya Allah. Memang benar kalau kita dengar cerita sahabat kita Ustaz Nadir dan cerita-cerita tentera pejuang-pejuang agama Allah ni ditolong oleh makhluk-makhluk Allah yang kita pun tak tahu datang daripada mana. Macam-macam pertolongan Allah turunkan. Mereka yang melihat lagi kuat iman mereka tuan-tuan. Kita dengar cerita pun Masya Allah. Cerita-cerita tentang darah-darah yang mati syahid ini berbau wangi, berbau kasturi. Bukan cerita-cerita dongeng lagi tuan-tuan. Cerita-cerita benar yang datang daripada sana. Bukankah ini tidak lagi menguatkan iman kita? Tuan-tuan, kisah-kisah ini semuanya menguatkan iman kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu hadis yang kedua. Sebelum akhir mungkin saya baca satu lagi hadis Nabi. Saya kongsikan beberapa hadis tentang doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Dia ada beberapa riwayat yang lain, namun ada cerita-cerita yang berbeza. Hadis yang ketiga masih lagi diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Tuan-tuan tengok ya, sahabat Nabi ini, dia meriwayatkan hadis, meriwayatkan doa perang, doa kata musuh. Dan dimaklumkan juga bahawa dia sahabat yang dekat dengan Nabi dalam banyak peperangan besar. Kali ini dalam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibn Khuzaimah dan beberapa ulama hadis yang lain, Imam Ibn Hibban, para ulama mensahihkan hadis ini, diceritakan pada satu ketika, dalam satu peristiwa, kali ini kata Abdullah bin Abi Aufa, mereka bersama dengan Nabi SAW pergi buat umrah. Qala i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatafa bil bait wa tufna ma'ahu wa shalla khalf al-maqam wa sallayna ma'ahu thumma kharaja fatafa baina as-safa wal marwah ila akhir hadis. Hadis ini panjang, saya terjemah terus. Diceritakan bahawa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buat umrah dengan sahabat-sahabat dia. Dan ketika itu Mekah masih lagi dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Nabi melakukan tawaf di Kaabah. Lalu di situ kata Abdullah bin Abi Aufa, watufna ma'ahu, kami pun tawaf sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut jemaah Nabi. Wa sallayna ma'ahu, wa salla khalfal maqam. Lepas habis Nabi tawaf, dengan tengok sahabat Nabi dia perhatikan, terperinci gerak kerja ibadah Nabi itu dilihat, lalu sampai kepada kita. Lepas habis Nabi tawaf, tujuh pusingan itu, Nabi pergi di satu kawasan namanya Makam Ibrahim. Jemaah kalau kita buat umrah, buat haji lepas kita tawaf, sunnahnya adalah solat sunat 2 rakaat selepas tawaf di belakang satu tempat namanya Makam Ibrahim. Itu yang terbaiklah. Namun kalau tak ada tempat, tempatnya sesak dan sebagainya, boleh mana-mana tempat pun boleh. Namun ikut sunnah Rasulullah SAW yang terbaiknya sembahyang sunat 2 rakaat selepas tawaf di belakang Makam Ibrahim. Dalam riwayat ini cerita demikian. Nabi solat di belakang Makam Ibrahim. Lantas Abdullah bin Abi Aufa dan sahabat-sahabat yang lain follow Nabi. Ikut Nabi SAW. Masuk waktu dah kan? 2 minit, baik sikit lagi tuan.
Saya habiskan hadis ini. Lalu mereka solat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas Nabi habis tawaf, Nabi lepas solat, lepas tawaf kan kita buat sa'i pula. Nabi pergi ke Safa dan Marwah, Nabi lakukan sa'i pula. Nabi buat sa'i. Kata Abdullah bin Abi Aufa, kami pun sa'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu ma'ahu, bahkan kami bersama dengan Nabi, kami berada di sekeliling Nabi, kami jadi macam bodyguard Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasturu, kami tutup, kami cuba protect Nabi, khana risau la yarmihi ahadun aw yusibuhu ahadun bisyai, takut kalau ada orang kafir Quraisy untuk melakukan sesuatu perkara yang tak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil dia duduk bersa'i, dia jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil itu tuan-tuan, sahabat ini didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa. Doa yang kita belajar ni juga. Lantas didengar Nabi berdoa ke atas tentera musuh Azab ini. Nabi kata, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, hazimal ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Ya Allah, wahai Tuhan yang menurunkan Alkitab, wahai Allah, Tuhan yang cepat perhitungannya. Ini dalam riwayat yang lain disebut demikian. Riwayat yang kedua tadi kita baca, wahai Tuhan yang menggerakkan awan. Jadi artinya dua-dua ni riwayat yang sahih boleh kita baca. Wahai Allah yang cepat perhitungannya. Allah maha cepat perhitungannya. Sesungguhnya Allah maha berkuasa. Dia boleh sahaja kalau Allah nak hancurkan Israel sekarang, boleh. Allah maha berkuasa. Namun kalau kita baca Al-Quran, ada disebut bahawa Allah, ada ketikanya Allah ihmal. Allah Ta'ala bukan mencuaikan, membiarkan, tidak, tetapi Allah Ta'ala menangguhkan perkara ini. Ada hikmah di sebalik dia. Wallahu ta'ala alam, ilmu itu di sisi Allah, ada hikmahnya. Allah menangguhkan sesuatu perkara itu dengan izin dia. Jadi tuan-tuan dan dikasihi, namun Allah itu dia cepat perhitungannya dan dia boleh mengalahkan tentera musuh. Wahai Allah yang gagah perkasa, yang boleh menewaskan tentera musuh ini, kami mohon kepadamu, engkau kalahkanlah tentera musuh. Allahumma hzimhum, ihzimhum, kalah mereka, wa zalzilhum. Perkataan zalzil ni, nak bagi jemaah semua ingat, kita ada belajar surah Zalzalah kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa maksud zalzalah? Zalzalah ni maksudnya goncangan, goncang hari kiamat, berlakunya goncangan yang maha dahsyat. Orang Arab pun sebut zilzal, dia bermaksud earthquake, bermaksud gempa bumi. Zalzil maksudnya kita mohon pada Allah, ya Allah goncangkanlah, gegarkanlah. Sekarang ni pun ada nasyid-nasyid Arab, kadang anak-anak dengar, saya tengok, zalzil zalzalah, qum zalzil zalzalah. Dok nasyid ni semangat juga dengar tuan ni. Nasyid perang, bukan nasyid-nasyid cinta aja. Tempat kita ni banyak nasyid-nasyid seronoknya. Nasyid Arab ni, masa saya belajar kat Arab dulu, nasyid mereka nasyid jihad, nasyid menguatkan semangat. Antara nasyid yang selalu saya dengar orang sebut, pasang ialah qum zalzil zalzalah, bangun dan goncangkanlah, gegarkanlah mereka. Kita juga mohon pada Allah, wahai Allah, zalzilhum, goncangkanlah mereka, gegarkanlah mereka. Kemudian akhir sekali tuan-tuan, kita mohon pada Allah agar Allah tewaskan mereka ini. Kita mohon agar Allah bantu umat Islam. Baik tuan-tuan, itu sahaja yang kita boleh sebut, hadis yang kita kongsikan. Moga-moga ada manfaatnya kepada semua. Moga Allah merahmati pertemuan kita kali ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.